Bab 1, nombor nisbah, integer. Mula-mula, kita nak belajar apa nombor positif dan apa nombor negatif. Nombor positif dengan nombor negatif ni kiranya macam nombor yang bertentangan. Apa tu bertentangan? Kalau bertentangan kan? Contohnya, kalau atas, lawan dia apa? Lawan dia bawah. Kiri, lawan dia kanan. Depan, lawan dia belakang. So, sama juga dengan positif dengan negatif. Jadi, positif dengan negatif ni nombor yang berlawanan. Kalau positif, kita akan tulis nombor sahaja ataupun nombor dengan simbol. Kalau nombor je macam 2, 3, 4. Kalau nak simbol pun boleh. Tambah 2, tambah 3, tambah 4. Jadi kiranya 2 dan positif 2 ni sama. 4 dan positif 4 pun sama. Kiranya kalau nombor positif ni nak tulis simbol boleh. Tambah 2, tak nak tulis simbol pun boleh. Tapi kalau nombor negatif, kena ada simbol negatif. Kiranya negatif 2, negatif 5, negatif 6. Oh, kalau perpuluhan negatif 0.7, tak kisahlah. Kalau negatif, memang kena ada simbol negatif. Tapi kalau positif, nak tulis tambah boleh, tak nak tulis tambah pun tak apa. So, apa yang dimasukkan dengan bertentangan ni? Contohlah, kalau tunjuk negatif 2 dengan negatif 2 dengan 2. Okey. Positif dengan negatif ni dipisahkan dengan kosong. Contohlah, sekarang ni kosong kat tengah-tengah. Kalau dekat sini 2, negatif 2 akan ada dekat sini. Jadinya, kalau 2 ke kanan kan, 2 ke kanan akan dapat, 2 ke kanan akan dapat positif 2. Kalau 2 ke kiri, so ni ke kiri, 1 kiri, 2 kiri akan dapat 2 ke kiri akan dapat negatif 2. Jadi kiranya nombor positif dengan nombor negatif ni dipisahkan dengan kosong. Kalau ke kanan daripada graf nombor ni dia akan jadi positif. Kalau ke kiri dia akan lagi ke arah nak ke negatif. Lepas tu, okey. Apa integer? Integer pula. Integer ni nombor bulat. Positif dan negatif termasuklah kosong. Nombor bulat ni apa? Nombor bulat ni nombor yang bukan perpuluhan and bukan pecahan. Contoh nombor bulat ni 2, 5, 6. Okey, dia kata nombor bulat ni termasuk kosongan. Kosong ataupun kalau negatif, negatif. Tak kisah negatif berapa, asalkan bukan perpuluhan, bukan pecahan. 5, negatif 7. Okey, perpuluhan ni contohlah. Kalau 0.7, integer ke? Tak, sebab ni perpuluhan. Kalau 4/5, integer ke? Tak, sebab ni pecahan. Jadi, integer ni nombor bulat, positif ataupun negatif termasuklah kosong. Macam ni kan, 2, 5, 6. Ni positif ataupun positif 2 ni sama dengan positif 2. Sama juga. Okey. Okey, macam ni. Latih diri 1.1b muka surat 4. Jadi dia kata tandakan integer. Tadi kan integer. Integer ni apa? Nombor bulat. Tak kisahlah, positif boleh, negatif boleh, ataupun kosong. Tapi dia bukan pecahan, bukan perpuluhan. Jadi sekarang yang mana integer? 3/4 ni integer ke? Tak, sebab dia pecahan. Negatif 24, integer ke tak?
Dia bukan pecahan, dia bukan perpuluhan. Dia nombor bulat yang ada negatif. Jadi betul. 35 nombor bulat positif. Betul. 6.7 ni perpuluhan. Jadi bukan. Negatif 29 betul. 900 ni nombor bulat. Betul lah. Negatif 4.34 sebab dia ada point. Jadi dia ni perpuluhan. Jadi bukan. 72 nombor integer betul, bukan pecahan, bukan perpuluhan. Negatif 1/2, ni pecahan, bukan. Kosong, ya. Okey. Sekarang garis nombor. Tengok. Dia kata, masukkan nombor ni dalam garis nombor dekat bawah. So, kosong dekat tengah kan? Jadi, negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2. Okey, lepas kosong apa? 1 kan? Lepas 1, 2. Jadi kita tengok macam mana, okey, macam sekarang ni kan, kalau kita pergi ke kanan, kita tambah 1, betul tak? 0 tambah 1 dapat 1. 1 tambah 1 dapat 2. Jadi kalau kita ke kanan, kita tambah 1. Kalau kita ke kiri, maksudnya kita tolak 1, betul tak? Sekarang ni macam ni, 1, kalau kita nak ke kiri pula, 1 tolak 0 dapat 1 tolak 1 kan. Okey. Macam ni kalau dia pergi belakang, 0 tolak 1 dapat negatif 1, negatif 2. Jadi kalau tengok sekarang ni, nampak tak tadi? Kan dia bertentangan. Kalau tambah 1 dapat 1, tolak 1, dapat negatif 1. Tambah 2, 0 tambah 2, tambah 2 dapat 2. Tolak 2 dapat negatif 2. Kiranya nombor positif dengan nombor negatif ni, macam mana cakap? Kiranya nombor positif dengan nombor negatif ni, dia dibezakan daripada 0 and dia macam bertentangan. Kalau banyak ni tambah 2, banyak ni lah tolak 2. Contohlah macam kalau kita kata, okay, ni kapal terbang. Ni kapal selam. Okay, ni jarak samalah. Okay. Contohlah kalau kita kata ni 2 meter, ni pun 2 meter. Kalau dia atas ni, okey dia patut jarak sama kan? Okeylah kita jawab bawah sikit. Okey, lebih kurang jarak samalah 2 meter kan? Jadi bila atas ni positif 2, bila bawah ni negatif 2. Nampak tak? Dia bezanya, dia bertentangan. Banyak ni lah tambah 2, banyak ni lah tolak 2. Tolak 2, tambah 2. Okey. So sekarang yang ni pula. Kalau tengok graf ni memang dah ada kan, negatif 4, negatif 2. Kalau kita tengok, nampak tak? Tambah 2 ke kanan. Kalau tambah 2 kita gerak ke kanan, sini pun tambah 2 kita gerak ke kanan. Kalau kita nak ke belakang, kita akan jadi tolak 2. Kalau kita nak tukar arah, dia akan jadi tolak 2 lagi. Kalau tukar arah, bila ke kanan ni jadi positif, ke kiri akan jadi negatif. And jarak yang sama. Nampak tak? Kalau banyak ni tambah 4, tolak 4 pun akan banyak ni juga. Okey, sekarang tengok yang 3 ni. Negatif 3, 6, 9, 12. Okey, sekarang tengok 3 dengan 6 ni. Kalau 3 dengan 6 ni, berapa jarak dia? Tambah 3 kan? 6 tolak 3 dapat 3. Betul? So, 3 tambah 3 dapat 6. Jadi, kalau ke kanan tambah 3, kalau ke sini lagi, ke kanan tambah 3, betul. So, 6 tambah 3 dapat 9. Jadi, kalau kotak kosong ni tambah 3 lagi, betul. Ke kanan tambah 3 akan dapat 12. Okey, kalau sini pula. Kalau kita nak ke belakang, bila kanan tambah 3, kiri maksudnya tolak 3, betul. So, 3 tolak 3 dapat kosong. So, macam tu. Okey. Sekarang ni sama juga. C pun sama. 1.1C dia kata tanda pada garis nombor. So sekarang ni nampak tak? Kalau nak garis nombor ni kita kena tahu beza antara senggat ni berapa. Okey, kita tengok. Kalau kita pergi ke kanan sekarang ni. 0 pergi dekat 4. Berapa? So 4 tolak 0 dapat 4. Betul. Jadi tambah 4. Ataupun 0 tambah 4 dapat 4. Jadi kalau kita nak ke kanan macam mana? Kalau ke kanan tambah 4 kan? Kita nampak kalau ke kanan tambah 4. So 4 tambah 4 dapat 8. Okey. Kalau kita nak ke kiri pula, 0 tolak 4 dapat negatif 4. Negatif 4
tolak 4 lagi dapat negatif 8. Okey. Kiranya tolak ni sama juga macam tambah, cuma dia berbeza jarak. Nampak tak? 4 tambah 4 dapat 8. Negatif 4 tolak 4 dapat negatif 8. Dia macam tu. Okey. Okey, sekarang latih diri 1.1D. Banding dan susun negatif 4, 3, 1, negatif 6, 5, 0, negatif 2, tertib menaik. Macam tadi kan, kita kalau sebelum ni kita belajar, contohlah, okey, 5 dengan 10, mana lagi besar? 10 lagi besar, betul? So maksudnya, kalau negatif 5 dengan negatif 10, mana paling kecil? Negatif 10. Kenapa? Contoh kalau kita ukur kan. Okey. Contoh kita ukur. Okey. Ni tambah 5, betul? Tambah 5 dekat sini. Tolak 5, kita akan dapat dekat sini. Sebab bila tambah 5 dengan tolak 5 ni, jarak dia sama. Cuma berbeza arah, betul? Jadi bila 10 ni lagi jauh, betul? So kita dapat 10 kat sini. Negatif 10 kita akan dapat negatif 10. So jarak 10 dengan negatif 10 ni sama, cuma berbeza arah. So ni tambah 10, ni tolak 10. Jadi kalau kita nak tengok nombor positif dengan nombor negatif ni, lagi besar positif, maksudnya nombor tu lagi besar. And lagi besar negatif, maksudnya dia lagi kecil. Lagi ke bawah. Lagi besar negatif kan, negatif 10 lagi ke bawah. Lagi besar positif lagi ke atas. So nampak tak? Okay. So sekarang ni dia kata banding dan susun tertib menaik. Bila menaik ni maksudnya daripada kecil pergi besar, betul? Sekarang ni tengok balik. Negatif 4, 1 ni negatif 4. 3, 1, negatif 6, 5, 0, negatif 2. Jadi mana yang paling kecil? Lagi besar negatif, lagi kecil. Betul? So, menaik maksudnya daripada kecil pergi besar. Jadi mana yang paling kecil? Yang paling kecil, negatif 6 lah, betul? Sebab dia paling besar negatif. So, negatif 6. Lepas negatif 6 apa? Okay, kita ada negatif 6 dah. Okay, kita potong. So, lepas tu kita ada mana lagi? Negatif 4. Mana lagi negatif? Okay, negatif 2. Lepas negatif 2, kita akan pergi dekat tengah-tengah dulu, kosong. Okay, lepas tu baru pergi positif. Okay, sekarang ada 1, 3, 5. So, mana? Okay, paling besar, lagi besar positif, lagi besar. Paling besar mana? Paling besar 5, betul. Tapi kita naik keturutan. Oh, kita tertinggal. Negatif 2 dah potong kan tadi dah. Okay, dah potong. So, lepas kosong, 1, 3, 5. So, macam tu. Nampak? Lagi besar positif, lagi besar negatif, lagi kecil. Maksudnya lagi ke bawah macam ni. So, bila kita nak susun menaik, kita akan ambil yang paling besar negatif dulu, pergi ke paling besar positif. Okay, nombor 2 pula dia nak dalam susunan menurun. So, nombor dia negatif 5, negatif 3, 3, 4, negatif 4, 2, negatif 1. Jadi, bila dia nak menurun, maksudnya menurun ni macam mana? Menurun ni daripada besar pergi kecil. Okey. Tengok balik atas ni. Lagi besar positif, lagi besar. Lagi besar negatif, lagi kecil. Kan? Tengok balik gambar yang tadi. Okey. Bila nak besar paling kecil, so paling besar is nombor positif yang paling besar. Mana nombor positif yang paling besar? 3, 4, 2, 4 kan? Betul. So 4. Lepas tu, mana lagi lepas 4? 3. Betul. 2. Ada lagi? 2. Lepas 2? Okey, negatif 1, negatif 3 dengan negatif 5. Mana yang paling besar? Negatif 1. Betul. Kenapa negatif 1? Lagi besar negatif, lagi kecil. So, negatif 1 dengan negatif 3 lagi kecil. So, negatif 3, lepas tu negatif 5. Jadi, macam tu. Kalau kita nak susun menaik ke menurun,
Kan? Menaik daripada kecil pergi besar, menurun dari besar pergi kecil. Lepas tu kita tengok balik. Lagi besar positif, lagi ke atas. Lagi besar negatif, lagi ke bawah, lagi kecil. Okey.